Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Apa khabar kepada seluruh keluarga besar Tanah Ustaz? Saya doakan mudah-mudahan di kalangan kita yang dalam kemurungan Allah kurniakan keceriaan, yang dalam kesakitan mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan, dan kesihatan yang dalam kesengsaraan mudah-mudahan Allah kurniakan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Apapun ingat yang kita ingin lakukan pada hari ini, tolong patuhi dan jaga SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal walaupun 1 meter paling kurang. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, ada da'i tak ada pantun ke pagi ni? Ada, nak bagi dah ni. Banyak makhluk hidup melata, baik siang maupun malam. Siapa nama Tuhan kita? Allah Tuhan sekalian alam. Bila sebut nama Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, timbul persoalan di minda kita ialah, adakah nama Allah hanya satu? Dan apakah nama lain bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan keliru, kerana dalam Tanya Ustaz pada pagi ini kita akan bincangkan Asmaul Husna, nama lain bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan juga Al-Muakhir. Oleh itu, bersama dengan saya pada pagi ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cantik jubah Doktor. Alhamdulillah. Ya, melilap-lilap jubahnya. Baik Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami semua pada pagi ini. Kepada anda, keluarga besar Tanah Ustaz yang ingin mengajukan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh terus ke Facebook kami Tanah Ustaz TV3. Bagi anda yang sedang menonton ni dalam Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama, suka. Akak da'i suka ni tak berapa faham lah. Like. Yang kedua, tolong siapa? Bagi salam ke kan? Tag kawan-kawan kita di ruangan komen. Dan yang ketiga, tolong share. Sharing is caring. Okey? Jadi supaya ramai lagi tahu tentang program Tanya Ustaz Biar Tahu pada pagi ini. Baiklah, kepada anda keluarga besar Tanya Ustaz, sebelum kita nak hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini, saya fikir jomlah kita menjenguk seketika bagaimana perkembangan COVID-19 di negara kita. Kalau kita perhatikan semalam, sebanyak kes baharu dicatatkan 15,902 kes. Kes sembuh baharu dicatatkan sebanyak 9,471 kes. Dan kes kematian baharu dicatatkan sebanyak 184 kes, menunjukkan jumlah kes aktif sebanyak 153,633 kes. Dan kalau kita perhatikan, jumlah kes keseluruhan dicatatkan sebanyak 996,393 kes. Ini Ustaz, kalau 4,000 hari ini punya kes, dah cecah 1 juta kita punya kes di Malaysia. Oleh itu, kepada anda keluarga besar Tanah Ustaz, jangan ke mana-mana. Kalau tak ada apa-apa urusan, terus duduk di rumah. #kita jaga kita. Baiklah Ustaz, saya fikir tanpa buang masa, mungkin Ustaz boleh mulakan dengan pencerahan tajuk kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Hakim
dan juga semua penonton yang menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, insya-Allah kita pada pagi yang berbahagia ini kita nak menyambung kembali perbincangan kita dalam Asmaullah Al-Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat indah, yang menunjukkan kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, kita bersifat dengan sifat kekurangan. Ini satu perkara yang perlu kita sedar supaya kita tahu bagaimana kita sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kita sedar siapa diri kita. Betul, Ustaz. Jangan orang kadang-kadang dia tak kenal diri dia. Dia rasa jadi sombong. Last sekali jadi macam Firaun. Walaupun dia tak sebut macam Firaun lah, tetapi tindak tanduk, perbuatan dan sebagainya. Jadi kena kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah, kita kenal lah bagaimana tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nak kenal Allah macam mana? Dengan antara nak kenal Allah dengan cara kita mengenali nama-nama Allah yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pagi ini kita nak sambung part lagi perbincangan nama-nama Allah, Asmaullah Al-Husna, iaitu Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan juga Al-Muakhir. Yang pertama sekali saya terus pada perbincangan Al-Qadir. Al-Qadir iaitu Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Dan Al-Qadir itu daripada isim fa'il, daripada fi'il qadara, iaitu yang merujuk kepada Allah yang memiliki kekuasaan, kemampuan yang sempurna. Allah mampu buat apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, yang tidak dilemahkan oleh sesiapa. Sesiapa pun tidak boleh menghalang apa juga yang nak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah berkuasa. Dan juga Al-Qadir juga bererti mana Allah yang menentukan takdir segala sesuatu. Itu keadaan dia. Sebab itu kalau kita lihat contohnya dalam surah Al-An'am ayat 65, Allah sebut qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakanlah dialah Allah yang berkuasa untuk mengirimkan, mendatangkan azab kepada kamu daripada atas ataupun daripada bawah. Jadi maknanya golongan manusia ini jangan engkar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkuasa melakukan apa sahaja. Dan kalau kita lihat golongan musyrikin, satu ketika mereka mempersoalkan Allah Ta'ala mampu ke, berkuasa ke menghidupkan orang yang dah mati. Dilihat bila dah mati semua pakat jadi tulang belulang, semua dah nak hidup macam mana lagi kan. Kita kadang-kadang patah tangan pun Ustaz, nak satukan balik pun susah jadi apa tu lagi dah mati. Betul. Masuk dalam tanah. Betul. Dipikir secara logik yang singkat, yang tidak berasaskan kepada kebenaran. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam contohnya dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu allan najma'a 'izamah bala qadirin ala an nusawiya banan. Kataan qadir di situ. Ayahsabul insan, apakah manusia menyangka bahawa Allah Taala allan najma'a 'izamah, bahawa kami kata Allah tidak boleh menghimpunkan tulang belulang mereka lepas mati. Bal qadirina ala an nusawiya banana. Bahkan Allah Ta'ala kata kami mampu untuk menyusun semula jari jemari mereka. Allah Akbar. Ini satu hikmah terutama dalam konteks hari ini, perkembangan ilmu sains dan teknologi. Betul. Kita dapati bahawa jari ini lebih complicated. Lagi susah Ustaz. Lebih susah. Bayangkan, ada kita tengok jari besar mana kan? Kecil kan? Sadar sikit tak? Saya Sadar sikit. Ni, tengok yang ni ya. Tempat-tempat cap jari ni kan. Betul. Lima ni tidak akan sama. Satu dunia tak akan sama. Sejak zaman Nabi Adam AS, ya. Saya dengan Ustaz beza ni. Beza. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat tak sama. Kalau kita fikir secara ni kan, alah besar ni je. Kalau kita pusing-pusing, berapa sangat boleh buat kan? Ya, betul. Tapi Allah boleh mampu. Bukan sekadar itu. Lepas mati, Allah boleh bagi balik pada Tuhan dia. Allah boleh susun balik. Maknanya Allah berkuasa dalam segala-galanya.
Jadi di situ kekuasaan Allah secara mutlak. Jadi sebab itu kalau kita lihat manusia ni dia sombong. Okay. Contoh mudah nak ambilnya Firaun lah. Sombong Firaun ni. Dia sombong sungguh. Dia rasa dia berkuasa. Betul. Tapi tengok bagaimana Allah nak menunjukkan kelemahan dia. Kan? Tak kala ada ahli nujum bagi tahu bahawa ada seorang kanak-kanak daripada Bani Israel yang akan menjatuhkan atau menghilangkan pemerintahan dia. Dia pun marah. Kan? Dia pun ambil tindakan, kira nak hapuslah. Nak hapuskan, bunuh semua anak-anak yang lahir. Allah Maha Berkuasa. Betul. Allah takdirkan, Allah tentukan yang kata nak bunuh tu, Nabi Musa AS terdidik di istana Firaun sendiri. Allah. Itu dia. Jadi nak ceritanya bahawa manusia tidak dapat mengatasi kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kekuasaan Allah kita sebut tadi mutlak. Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita tahu, kita dah belajar sebelum ni, wajibul wujud. Allah Taala wajib wujud. Maka dengan sebab itu Allah mampu ijadul ma'dum wa i'damul mawjud. Allah Ta'ala mampu mengadakan yang tiada, mentiadakan yang ada. Allah Ta'ala wajibul wujud. Kita mumkinul wujud. Jadi Allah berkuasa untuk mengadakan kita dan mentiadakan kita. Sebab tu sekarang kita ada. Betul. Lagi 100 tahun agak-agak kita dah ada di sini. 100 tahun. Kita dah tak ada. Betul. Allah Ta'ala menentukan, Allah Ta'ala buat semua perkara tersebut. Dan satu perkara juga yang kita nak lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kekuasaan Allah ni tanpa antaraan. Kita, kalau kita nak pergi mana-mana, kita nak datang sini pun naik kereta kan, naik kan? Naik kereta ada. Kita perlukan kepada sesuatu wasilah untuk menyampaikan kita kepada sini. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul Ustaz. Sehebat mana pun kita, segagah mana pun kita tetap berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan ego Ustaz. Jangan ego, terus tawaduk, terus tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah sahajalah Al-Qadir yang maha berkuasa atas segala-galanya. Baiklah Ustaz. Kita dah sebut tentang Al-Qadir Ustaz, kita dah sebut orang kata Allah ini berkuasa atas segala-galanya Ustaz. Jadi dia sebut tentang kuasa Allah ini, beza dengan manusia Ustaz. Beza dengan kita sebagai insan biasa, seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Al-Ali bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Al-Qadir bermaksud maha berupaya. Ini bermakna Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa untuk membuat apa saja terhadap makhluknya. Dalam situasi wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia, menyebabkan semua dalam ketakutan dan kesusahan, kini manusia bergantung kepada vaksin untuk melindung diri. Bagaimanakah untuk mengukuhkan pergantungan kepada sifat maha berupaya untuk menghilangkan wabak ini dari muka bumi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Ali atas soalan. Baik. Terima kasih kepada Al-Ali ya. Soalan yang dikemukakan. Soalannya berkaitan dengan COVID-19. Bagaimana hari ini dia kata kita bergantung kepada vaksin. Sebenarnya kita bukan bergantung pada vaksin. Vaksin itu sebagai salah satu wasilah. Semacam kita sebut tadilah, kita nak datang sini. Da'i Hakim nak datang ke Seri Pentas. Takkan jalan kaki Ustaz. Takkan jalan kaki. Kita memerlukan kereta, kenderaan sebagai contohnya. Sebab kita lemah. Kan? Namun begitu, masa nak keluar tadi, baca doa kan? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah wala haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Sebab pergantungan kita sebenarnya kepada Allah yang maha berkuasa. Yang dapat melakukan segala-galanya. Dan vaksin itu sebagai salah satu cara, sebab kita perlu kepada wasilah. Betul. Tadi. Dan tidak menafikan bahawa kita bergantung kepada Allah. Sebab itu, bila mana kita bergantung pada Allah, kita akan jadi kuat. Betul. Sebenarnya. Kalau kita tengok budak, baby kecil kan. Ada Hakim, ada baby. Ya, kan? Ustaz. Alhamdulillah.
baby kecil. Baby tu lemah. Betul. Lemah. Kalau kita jentik telinga dia menangis. Betul. Tapi kita tak berani jentik. Sebab apa? Sebab kita takut kepada bapak dia. Betul tak? Kita bukan tengok baby tu, kita tengok bapak dia. Bapak sadar. Lagi kita jentik lagi ni kita kena penumbuk kan. Jadi menyebabkan baby ni jadi kuat. Jadi kuat kerana sandaran pada bapak dia, bukan kerana diri dia. Kita, kalau kita nak jadi kuat, bukan kerana diri kita yang kuat. Kita kena bersandar kepada Allah Ta'ala yang berkuasa atas segala-galanya. Baru kita akan jadi kuat. Betul. Sebab itu kalau kita lihat kekuatan yang dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah luar biasa. Dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang berlaku melawan musuh dalam keadaan senjata sedikit, bilangan sedikit, semuanya kekurangan. Tetapi bagaimana orang yang beriman jadi kuat? Betul. Jadi hebat. Dapat mencapai kemenangan, kegemilangan. Sebab apa? Sebab sandarannya kepada Allah yang maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu siapa-siapa nak jadi kuat, makna dia kena kenal Allah Taala, dia kena sayang Allah, dia kena cinta Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu qadir. Allah Taala mampu, Allah Taala maha berkuasa, mampu menghilangkan segala ketakutan kita dan sebagainya, terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi usaha terus dilakukan, tawakal pada Allah, pergantungan pada Allah merupakan sesuatu kewajipan. Baik Ustaz, jadi itulah beza wasilah dan ilah. Kita ikhtiar, kita menggunakan wasilah vaksin, tetapi pergantungan kita tetap kepada ilah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita manusia yang lemah, apapun yang kita harapkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, dia sebut tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu yang kuasa kita ataupun tenaga kita ni Ustaz, ada batasnya. Kan? Ada batasnya, dan Allah ni tiada batasan. Mungkin Ustaz ada sedikit pencerahan. Baik, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bersifat secara mutlak. Macam kita memang sebab tu kita sebut sebagai kudrat kan. Dalam sifat 20 ada belajar kudrat, iradat, berkuasa, berkehendak. Kita berkehendak, tapi kehendak kita tak dapat mengatasi kehendak Allah Taala. Kita berkehendak sesuatu, Allah tak izin, takkan berlaku. Betul Ustaz, kan? Sangat setuju. Kita tak berkehendak sesuatu, tapi Allah berkehendak, dia akan berlaku. Kan? Kita nak buat sesuatu ni, kita dengan begitu lemah. Contoh, saya nak bagi contoh begini. Kadang-kadang ada orang dia rasa dia hebat sebab dia boleh qiyamul lail. Iblis dia pun cerdik juga. Iblis pun. Setan ni dia ada meeting hari-hari macam mana nak bagi orang-orang baik ni mereka terpedaya. Kononnya mereka ada kekuatan tersendiri, boleh bangun malam dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kekuatan yang ada pada kita, siapa yang bagi? Allah. Betul. Kalau Allah tak bagi kekuatan itu, nak celak mata pun tak boleh. Betul Ustaz. Mata ni duk penjam, nak celak, nak buka tak boleh. Nak buka mata kalau Allah tak bagi. Apatah lagi nak sujud pada Allah. Maka dengan sebab tu lagi banyak kita sujud, lagilah kita bersyukur atas apa yang Allah bagi kepada kita. Tidak menjadikan kita orang yang sombong. Baik, semakin kita menjadi orang yang tawaduk. Sebab tu ilmu kenal Allah itu sangat penting. Betul Ustaz. Jadi perlunya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita rasa kita ni tak hebat dan tidak gah berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam. Ya, selamat Hari Raya kepada Doktor dan Dai juga ya. Pada hari ini walaupun dah terlewat dah nampaknya ya. Ya tak apa. Jadi tuan ni Doktor ya, soalan saya begini Doktor. Seperti kita sedia malam, kita faham sangat nama-nama Allah ni, dia maha berkuasa, Al-Qadir ini. Kadang-kadang lah Doktor, kita ini, mulut kita ini kadang-kadang terlepas cakap juga. Apabila perkara-perkara yang baik datang tu, dia sebut juga Alhamdulillah. Tapi bila kena musibah, satu-satu perkara buruk berlaku. Contohlah ni Doktor, nak pergi berjalan lah, kononnya nak ke tempat satu-satu tempat berlaku lah perkara buruk.
kalau aku tak pergi tadi kan bagus, tak berlaku perkara-perkara yang buruk macam ini. Jadi seolah-olah dia tak menerima bahawa Allah itu bercakap maha berkuasa. Satu-satu perkara tak berlaku tu, dia akan berlaku juga. Walaupun contoh kita tak pergi ke situ, kita pergi ke lain pun berlaku juga. Jadi seolah-olah kita tak menerima yang sifat itu adalah maha berkuasa Allah itu subhanahu wa ta'ala. Nama dia dah berkuasa, dia boleh lakukan apa saja, kata doktor tadi. Jadi boleh ke kita mengatakan, kalau aku tak keluar tadi, mungkin tak tersepak batu tu agak, tak terjatuh ke, tak tertiarap ke ni doktor. Boleh kita bercakap begitu ke doktor? Sedangkan kita tahu Allah dah menentukan dan Allah maha berkuasa melakukan apa juga kepada diri kita ini. Betul. Jadi itu soalan saya, doktor dan Da'i. Senyum nampak gigi, ada rezeki. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senyum dah tak nampak gigi Tuan Omar pakai emas ni. Baik, terima kasih Tuan Omar. Menarik soalan yang diajukan. Tetapi kita nak mendengar penjelasan daripada Ustaz selepas ini. Kita nak beristighfar seketika. Kembali bergabung dalam tayangan Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru selepas ini. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Prof Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Hari ini kita membicarakan tentang Asmaul Husna, iaitu Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan juga Al-Muakhir. Jadi sebarang soalan boleh buat panggilan ke 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan yang ingin diajukan berkenaan topik kita pada pagi ini. Baiklah Ustaz, tadi sebelum kita berhenti berehat, ada soalan yang diajukan oleh pemanggil kita, Tuan Omar, berkaitan tentang perkataan kalau. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid di atas persoalan yang dikemukakan. Memang apa yang ditanya itu berlaku dalam masyarakat kita. Ada orang yang dia menjadi murung, dia menjadi stres. Kerana apa? Kerana dia kata, kalaulah aku tak pergi situ, sudah tentu aku tak jatuh, contohnya. Kalaulah aku tidak mengizinkan anak aku naik motor tadi, sudah tentu dia tak aksiden. Sedangkan pendari sudah berlaku. Yang berlaku, apa yang berlaku itu di bawah ketentuan, kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu Nabi SAW menyatakan, fa inna law taftah a'mal syaitan. Sesungguhnya kalau itu membuka ruang kepada amalan-amalan syaitan. Kalau yang bagaimana? Kalau yang sudah berlaku. Ada kena beza kalau ni. Kalau yang akan datang tak apa. Betul. Akan datang kalau buat macam ni, jadi macam ni. Kalau itu kita nak buat perancangan, betul, itu tidak ada masalah. Tapi yang dimaksudkan kalau ni, kalau yang sudah berlaku. Kita menangis air mata darah sekalipun, dia tak dapat mengembalikan lagi. Kalau anak ada aksiden contohnya, meninggal. Adakah dengan kalau itu dapat menghidupkan anak dia kembali? Tak boleh buat apa dah. Memang tak boleh buat apa. Jadi, kalau itu hanya membuka ruang kepada syaitan untuk terus attack hati dia, attack diri dia, yang akhirnya dia akan menolak takdir Allah. Akhirnya dia menolak ketentuan Allah Ta'ala. Ini satu perkara yang sangat-sangat memberi kesan kepada akidah. Sebab itu dalam Islam Nabi cukup larang perkara-perkara yang melibatkan menolak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena bersabar dengan ujian yang Allah bagi dan kita ambil langkah-langkah kita kata pencegahan dengan lebih baik pada masa akan datang. Sebab kita hanya boleh berusaha, kita boleh merancang dan sebagainya, tetapi segala-galanya tetap ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik Ustaz, saya teringat masa belajar dulu Ustaz. Ada seorang guru kata kalau main buah kalau ni, lembu boleh nyanyi Ustaz. Kan? Main buah kalau ni, buruk boleh nyanyi. Jadi, apa pun yang telah menimpa kita, terus sabar, redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pasti ada hikmah di sebaliknya. Baiklah, kita ada pemanggil lagi. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Siapa di sana? Silakan. Okey. Mungkin Puan boleh jauhkan daripada kaca TV Puan.
Ya. Saya okey. Kak Leha daripada Kulim, Kedah. Oh, Kak Leha, jauh Kulim Kedah. Kak Leha nak tanya apa, Kak Leha? Assalamualaikum Dain dan Ustaz. Waalaikumsalam, Kak Leha. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Soalan nak tanya. Lo ni dengan COVID-19 ni, banyak orang berleka dengan handset. Apa? Nak tanya lah. Adakah kuasa Allah berkuasa? Jadi Macam mana? Okey. Allah berkuasa. Ya, teruskan. Lepas tu tak adakah rasa takut dengan kuasa Allah ni? Betul. Okey. Jadi soalannya, orang berleka-leka dengan handset. Baik. Tak rasa takut Allah berkuasa segala-galanya. Itulah soalannya. Baik. Terima kasih kepada Kak Leha daripada Kedah. Ni geng Ustaz ni, geng utara Ustaz. Geng utara mai ni, Kak Leha bertanya tentang kita hari ni duk sibuk Ustaz dengan handsetnya, dengan apa-apanya. Tak takut ke dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Leha dari Kulim yang bertanya tentang bagaimana dengan ujian COVID-19 ni. Tetapi masih ada orang yang leka, terpedaya, terutamanya 24 jam dengan handset. Kitab kan. Dia handset ni dia alat. Ya, betul. Cara macam mana kita gunakan menentukan baik atau buruk. Kalau kita guna buku Quran dalam tu, okey, tak ada masalah. Kan? Tetapi kalau kita guna hanya duk WhatsApp saja, tak berhenti kan. Jadi maknanya dia buang masa yang sangat-sangat banyaklah. Jadi kalau kita lihat pemahaman kita kepada, kalau kita nak kaitkan dengan Allah Ta'ala Al-Qadir ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Qadir, Allah Maha Berkuasa. Kalau kita dalam Quran banyak menceritakan tentang Allah menyatakan Allah berkuasa untuk menghidupkan manusia semula. Selepas daripada kehidupan dunia ni, Allah akan bangkitkan di akhir akhirat kelak. Maka untuk apa? Untuk memberi balasan. Betul. Untuk lihat siapa yang buat kebaikan atas dunia akan dibalas kebaikan dengan syurga Allah Ta'ala. Siapa yang buat jahat, buat maksiat dan sebagainya, yang tak ambil pengajaran dan iktibaran, dia akan dapat balasan yang sengsara juga di akhirat. Maka kalau kita sedar perkara tersebut, sudah tentu kita akan manfaatkan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita semasa hidup kita atas dunia ni dengan sebaik mungkin. Dengan cara yang diredai oleh Allah. Tak salah nak tengok handset, tapi tengok benda-benda yang baik. Betul. Baca buku, kalau buku pun boleh install dalam handset ni. Online Ustaz. Kan, online dan macam-macam lagi. Tapi tengok macam mana kita guna. Kita guna baik, insya-Allah semuanya akan kita akan dihisab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, terpulang kepada kita sama ada kita nak dapatkan manfaat atau sebaliknya daripada kita punya phone ni. Jadi kalau anda banyak menggunakan kebaikan dari phone, banyaklah manfaat dan pahala yang kita dapat. Baiklah Ustaz, kita nak meraihkan seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusof daripada Tanjung Karang, ajukan soalan dengan Ustaz ya. Ya, boleh puan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni kan, kita ni memanglah tiada daya, tiada kekuatan, tiada kuasa, jauhlah lagi Ustaz kan. Betul. Tapi kadang kita ni macam bila kita tanam sesuatu pokok ke apa, anak kita menjadi ke apa, sambil kita lupa dengan Allah. So kita tak ada cakap Alhamdulillah, terima kasih Allah pun tak cakap. Sebaliknya kita akan cakap itu adalah usaha kita. Maknanya usaha kita yang berkuasa. Maknanya apa hukumnya kalau macam tu? Dan sekarang ni kan kita ni sedang diuji yang teramat getir sangat kan. Jadi kita kena yakin kita ni bahawa suatu hari nanti Allah akan angkat dia dengan kuasa Allah. Sebab bila Allah kata kun fayakun tu pasti akan berlaku Ustaz kan. Betul. Jadi yang penting adakah kita ni memang kena usaha, berdoa, berikhtiar dan bertawakal Ustaz. Jadi soalan saya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Supinah Yusof. Betul Ustaz. Itulah orang perempuan Ustaz, tak dapat dipisahkan.
Orang perempuan dengan tumbuhan. Kita orang lelaki mungkin kereta. Kan? Jadi bagaimana Ustaz? Tumbuhan. Dan soalan yang kedua Ustaz, adakah kita ni kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang ujian ini? Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Puan Supinah atas persoalan yang dikemukakan. Kita tanam pokok. Ya. Kita tanam aja, tapi bukan kita yang tumbuhkan pokok tu. Yang menumbuhkan pokok itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang kita tanam tak tumbuh-tumbuh. Letak baja macam mana pun tak tumbuh-tumbuh. Sebab apa? Sebab Allah tak nak bagi tumbuh. Ni baja sekilo Ustaz. Tak tumbuh juga kan? Boleh tak kita pastikan tumbuh? Tak boleh. Betul. Kita tanam boleh. Sekadar usaha kita tanam. Takat tu je kita boleh. Tapi nak tumbuh, nak subur apa semua tu, kita tidak boleh menentukan melainkan Allah Ta'ala. Di situ dah nampak dah lemahnya kita. Baru bab pokok, belum lagi bab yang lain. Lemah sangat-sangat kan. Sebab tu manusia nak sombong dekat mana kat situ. Yang keduanya bab ujian tadi, memang Allah bagi ujian ni sebenarnya banyak hikmah yang kalau kita lihat dalam aspek yang positif, banyak hikmah dia. Antara hikmahnya juga untuk menyedarkan betapa kerdilnya diri kita. Antara hikmahnya juga kadang-kadang manusia terancam, tetapi makhluk lain rasa aman. Betul. Sebagai contohnya, alam sekitar pada hari ini, pencemaran alam sekitar makin kurang begitu banyak. Betul. Dengan apa Laut yang berlaku. makin cantik Ustaz. Laut makin cantik, air makin elok, udara makin elok, Betul. lapisan ozon pun makin cantik. Jadi maknanya terkesan pada setengah makhluk, tetapi memberi kebaikan pada makhluk yang lain. Jadi itu semua adalah segala ketentuan Allah, ciptaan Allah, kuasa Allah, itu semua ada hikmah-hikmah yang tertentu. Betul. Cuma kita bila mana ujian kena pada kita nak kena sabar. Bila kita sabar, kita dapat pahala. Ya, betul. Kalau kita tak sabar, kita rugi saja. Jadi kita ada pilihan. Kita nak sabar, tak sabar pun, perkara itu tetap berlaku. Perkara itu tak berlaku. Jadi, kita memilih kesabaran untuk kita mendapat pahala. Kita memilih untuk kita berusaha. Jaga SOP. Kita usaha setakat mana yang kita mampu dan sebagainya. Dan kita berdoa. Itu senjata kita. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang beriman. Dan kita yakin semuanya, daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, semuanya Allah Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala yang buat. Dan Allah Ta'ala juga yang angkat musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan berlaku kepada kita, menimpa kita sesuatu pun melainkan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan buat kita. Ustaz, saya bila dengar Ustaz sebut tentang sabar tadi, saya risau Ustaz. Sebab hari ni kalau kita dengar banyak kes bunuh dirinya kan. Kerana ialah dengan ujian yang melanda kita semua pada hari ini. Jadi kalau boleh kita kaitkan bunuh diri dengan nama Allah Al-Qadir ini, seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Muhammad Izzuddin bertanya, Assalamualaikum Prof. Madya, Dr. Muhammad Suki, Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qadir bermaksud yang maha berkuasa atau yang maha menentukan takdir. Setiap takdir sudah tertulis bagi seseorang manusia sebelum dilahirkan. Adakah perbuatan membunuh orang lain atau membunuh diri boleh merubah takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon perkongsian ilmu Prof. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Muhammad Izzuddin atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Apakah perbuatan bunuh diri itu merubah takdir? Dia sebenarnya kita kena faham apa maksud takdir. Saya nak sebut begini, dalam hadis Nabi SAW, dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 kita jumpa, iaitu hadis yang keempat dalam Arba'in Nawawiyah, yang mana Nabi menceritakan tentang bila mana seorang itu kita kata Allah Ta'ala tetapkan dalam perut ibu dia selama 40 hari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian datang malaikat tiup roh dan ditulis. Itu takdir itu. Ditulis bagaimana ajalnya, rezekinya, amalannya, sama ada dia ni bahagia atau celaka. Kan? Jadi maknanya apa? Maknanya takdir itu atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Atas ilmu Allah, Allah memberi kita pilihan. Kita nak pilih yang mana? Nak pilih jalan ke syurga atau jalan ke neraka? Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengetahui apa yang akan kita pilih. Maka malaikat yang tukang catat pun tak tahu. Malaikat tulis, oh dia ni ahli syurga.
Tengok amalan dia, macam amalan ahli neraka, macam mana ni? Rupa-rupanya dekat-dekat nak mati, dia bertobat kepada Allah. Taubat dengan sungguh-sungguh. Dan dia beriman pada Allah, mati dalam keadaan beriman. Rupanya, malaikat baru tahu, dia patut dia ahli syurga. Sebab tertulis dia ahli syurga. Tetapi, pilihan itu tetap daripada dia. Jadi, takdir itu menunjukkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala mendahului segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah mengetahui dah. Sebab tu kes bunuh diri itu pilihan seseorang itu. Dia nak bunuh orang, dia pilih perkara tersebut. Dan Allah Ta'ala tidak redha perkara yang dilakukan itu. Cumanya dalam kes bunuh diri pada hari ini, kita tak tahu. Kita ambil sikap yang... Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, pagi ini kita membicarakan tentang Asmaul Husna, iaitu Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Kita sudah bicarakan tentang Al-Qadir. Sekarang kita nak masuk pula kepada perbincangan Al-Muqtadir. Sebelum tu, kita nak raikan dahulu pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Nama saya Mahat. Ya. Apa khabar Pak Mahat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mahat dari mana Pak Mahat? Sungai Penchala, Damansara, Kuala Lumpur. Oh, dekat sini ya. Okey. Silakan Pak Mahat. Boleh? Boleh, silakan Pak Mahat. Saya dari Sungai Penchala, Kuala Lumpur. Okey, baik. Okey. Silakan soalannya. Soalannya, saya nak tanya sikit. Peristiwa serupa COVID ni pernah berlaku dalam tahun 45, kalau tak salah. Soalannya, dalam peristiwa serupa COVID ni pernah berlaku dalam tahun 45. Okey. Waktu itu wabak ni berlaku, ayah saya meninggal. Okey. Ayah saya meninggal waktu itu, lebih kurang 5 minggu ayah saya meninggal. Kemudian sahabat mak saya meninggal. Waktu itu datuk saya bagi tahu mak saya jangan pergi ziarah. Dia takut nanti menjangkit. Ya, betul. Jadi betul-betul selepas seminggu mak saya pula meninggal. Jadi dalam masa 40 hari itu ayah saya, lepas tu mak saya meninggal. Tapi datuk saya waktu itu umurnya lebih kurang dekat 100 tahun. Subhanallah. Dia akan orang kampung untuk zikir sepanjang jalan. Amalan tu datuk saya akan orang kampung zikir sepanjang jalan. Daripada ujung kampung ke pangkal kampung. Kita bila kena COVID-19 ni, selepas setahun lebih baru kita hari-hari baca Yasin. Ya, betul. Tapi setelah berlaku lebih kurang setahun lebih. Itu yang saya nak tanya sikit Ustaz. Pasal apa kita tidak berfikir daripada awal dulu. Ya, betul. Baik. Itu. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih kepada Pak Mahat Waris. Betul ya Ustaz Saya bila dengar kata-kata Pak Mahat ni, saya pun terasa sebenarnya. Kita bila datang COVID-19 barulah kita nak perbaiki kita punya ibadah kita, nak pentingkatkan ibadah kita. Jadi bagaimana Ustaz? Pandangan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Pak Mahat atas persoalan dan juga penceritaan tentang wabak yang pernah berlaku tahun 1945. Lama Ustaz kita pun tak lahir lagi lah waktu itu kan. Jadi dah wabak itu berlaku. Kalau kita lihat bukan sekadar itu, sebelum itu tahun 1820, 1920 juga berlaku wabak-wabak yang begitu memberi kesan. Sebab itu kadang disebut sebagai dia wabak yang menular penyakit-penyakit berjangkit, dan kita kena ambil langkah-langkah pencegahan dan sebagainya. Baik, satu perkara yang disebut oleh Pak Mahat tadi, untuk kita sentiasa bergantung kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia benar, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Pak Mahat tadi. Dan bukan sekadar itu, kita zikir pada Allah ni bukan ketika musibah sahaja. Sebenarnya kadang-kadang kita ni bila musibah baru teringat Allah. Macam orang demam lah. Bila demam baru sebut Allah, Allah kan. Masa sihat wal afiat, tak ada nak sebut Allah. Tak ada nak zikir pada Allah. Maka dengan sebab tu kita ubah kehidupan kita. Dalam keadaan sama ada kita mendapat musibah pun kita ingat Allah, dan juga kita mendapat nikmat pun kita kena ingat Allah, lagi-lagi kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sesuatu yang insya-Allah yang terbaik bagi kita
dan jadikanlah apa juga yang berlaku ni, musibah atau ujian ini sebagai satu pengajaran dan pengiktibaran pada kita untuk kita meningkatkan lagi usaha kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan ia sebagai satu teguran lah pada kita. Betul. Mungkin lama ni banyak yang kita lalai dan sebagainya. Betul Ustaz. Yelah, kadang-kadang kita hari ni, sebelum ni mungkin kita baca Yasin tu malam Jumaat je Ustaz. Tapi bila dilanda dengan wabak ini, kita baca pagi. Jadi itu antara tanda positif dan hikmahnya dalam kehidupan kita. Baiklah Ustaz, kita nak membicarakan pula tentang nama Allah Al-Muqtadir Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi kita bincang tentang Al-Qadir. Sekarang Al-Muqtadir, iaitu Allah Ta'ala yang maha menentukan. Allah maha berkuasa juga dan maha menentukan. Daripada perkataan yang sama, Al-Qadir dan juga Al-Muqtadir, iaitu daripada Al-Qudrah. Allah Ta'ala maha berkuasa. Dan juga daripada perkataan At-Taqdir juga, Allah Ta'ala yang menentukan satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah mampu, Allah berkuasa melaksanakan apapun tanpa sebarang halangan dalam semua keadaan pada semua tempat. Dan di antara kesempurnaan kuasanya yang mutlak, dia mengadakan sesuatu yang sebelumnya tiada dan dia mampu mentiadakan yang ada. Jadi Al-Muqtadir ni, kata para ulama, dia dari sudut binaan kata dia, perkataan itu dia menunjukkan pertambahan dari sudut makna. Sebab apa? Anna kulla ziyadatin fil mabna ziyadatun fil makna. Sesuatu yang pertambahan kepada perkataan dan dia memberi makna yang lebih luas. Sebab tu qadir ada 4 huruf. Qaf, alif, dal, ra. Ya, betul. Kalau muqtadir ada 5 huruf. Mim, qaf, dal, ta, dal, ra. Betul. Jadi di situ kata para ulama menunjukkan bahawa ia menunjukkan mubalaghah kepada al-qadar itu sendiri. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu berkuasa menentukan walau dalam keadaan apa sekalipun, walaupun perkara itu besar mana sekalipun, banyak bilangan apa sekalipun, mana itu mubalaghah, mana sifat-sifat yang bersangatan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan Al-Muqtadir juga merupakan satu simbol kepada kekuasaan Allah, kemampuan Allah yang memiliki kesempurnaan dalam segala tindakan, bebas nak melakukan apa saja tanpa campur tangan sesiapa, dan ketentuan Allah itu bersifat mutlak, tidak ada apa sesiapa pun yang mampu mengubahnya. Dan dia sama dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala boleh buat apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu. Allah berkuasa dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan mengikut kehendak dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Itulah dia nama Al-Muqtadir bagi Allah, iaitu mampu atas segala-galanya. Kita mampu tengok. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ustaz, saya sempat melihat seketika di Facebook kita, Tanya Ustaz TV3, sudah ada 3.9 perkongsian. Jadi kepada anda yang sedang menonton Tanya Ustaz menerusi ruangan Facebook live, jangan lupa untuk tekan butang share. Jangan risau, takkan habis kuota punya, sebab tekan butang share. Lagi-lagi kita nak dapatkan pahala kerana menyebarkan ilmu pada pagi ini. Baiklah Ustaz, saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Nur Dahlia Biru bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah Al-Muqtadir menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak dan abadi selamanya? Seperti mana penyebutan Al-Muqtadir dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 42 yang bermaksud, mereka mendustakan semua mukjizat kami, lalu kami azab mereka sebagai seksaan, dan yang maha perkasa lagi maha kuasa. Yang kedua, adakah Al-Muqtadir maksudnya lebih kuat pada kekuasaan dan menunjukkan tempat yang terhormat di sisi Allah yang maha berkuasa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan. Silakan Ustaz.
Baik, terima kasih kepada Nur Dahlia Biru di atas persoalan yang dikemukakan, iaitu memetik firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qamar ayat 42, yang mana Allah Taala menyatakan kadzabu bi ayatina kulliha fa akhaznahum akhza azizin muqtadirin. Jadi maknanya di situ, bila mana mereka mendustakan mukjizat yang diberikan, lalu mereka itu akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang maha berkuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka yang engkar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Macam kita sebut tadi bahawa kekuasaan Allah Taala itu satu kekuasaan yang bersifat mutlak. Sebab itu bila mana kita faham keadaan ini, seorang mukmin itu dia akan merasa hebatnya, agungnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan rasa takut untuk melakukan maksiat dan pendurhakaan kepada Allah. Maka dia akan sentiasa mengharap kepada Allah Taala. Dan begitu juga kalau kita lihat, sesungguhnya kekuasaan Allah Taala yang ditunjukkan oleh nama Al-Muqtadir itu memiliki pengaruh yang begitu agung kepada seseorang manusia dalam keadaan kehidupan di dunia ini, yang dia sentiasa mengharapkan kebaikan kepada Allah dengan dia melakukan kebaikan, dan dia menjauh perkara-perkara keburukan dan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu kesan kepada diri dia. Tetapi melainkan orang yang macam kita sebut tadilah, yang sombong, yang ego, yang tak pernah mau ambil pengajaran dan juga pengiktibaran, maka mereka ini sengaja menempah kita kata kehancuran dan juga kemusnahan pada kehidupan mereka. Betul, sebab tu kita perlu kenal Allah Subhanahu wa taala supaya kita tak langgar SOP Allah. Hari ni kita jaga SOP dunia, tapi kita masih lagi melanggar SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita ada seorang pemanggil Ustaz di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya. Silakan tuan. Abdullah Osman daripada Seremban. Baik. Ustaz, tiap perkara yang berlaku mesti ada puncanya. Selalu puncanya bermula dengan manusia sendiri, seperti tercemarnya udara, laut dan tumbuhan. Soalan saya, adakah punca wabak COVID-19 ini kerana perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri, atau kerana musibah menimpa kepada manusia banyak melakukan maksiat dan tinggalkan ajaran Islam itu sendiri? Minta pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah dari Seremban. Betul Ustaz, setiap perkara yang berlaku pasti ada puncanya. Dan adakah COVID-19 yang melanda kita pada hari ini puncanya kerana kita sendiri Ustaz? Silakan. Dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Ta'ala menyatakan berlakulah kerosakan di daratan maupun di lautan adalah hasil tangan-tangan manusia. Puncanya. Puncanya daripada manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Dan datangnya bencana itu untuk Allah bagi mereka rasa atas apa yang mereka lakukan. Dan benda ni berlaku macam-macam. Contohnya bencana kemungkaran berlaku macam-macam. Ada yang bencana dalam bentuk musibah dalam agama. Musibah tu din dan bagi musibah agama, orang syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab manusia itu yang tidak mau beriman pada Allah. Betul. Musibah dalam dunia ni, musibah gempa bumi contohnya. Sebab apa? Sebab manusia tak jaga alam sekitar. Dia tarah habis bukit bukau ikut suka dia je kan. Betul. Akhirnya berlakunya landslide, berlakunya apa panggil landslide? Tanah runtuh. Tanah runtuh. Oh Ustaz. Tak jumpa perkataan tu. Berlakunya tanah runtuh, berlakunya banjir, berlakunya gempa bumi dan seumpamanya. Namun begitu kita sedar semua itu sebab musabab. Betul. Namun apa berlaku tetap di bawah keizinan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk la'allahum yarji'un. Kita tengok hujung ayat itu supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Itu yang paling penting sekali. Betul Ustaz. Jadi hari ini jangan salahkan Allah, ini tidak. Kerja salahkan Allah je, kenapa datang COVID, kenapa aku diuji begini. Jadi cuba kita muhasabah diri kita. Sebab saya teringat Ustaz,
Kata-kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kamu, muhasabahlah diri kamu sebelum kamu dihisab nanti. Baiklah, soalan seterusnya diajukan oleh sahabat kita di Facebook juga. Laila Dila Rosa bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Al-Muqtadir bermaksud yang maha menentukan, dan adakah ianya juga membawa maksud yang Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki kekuasaan dan maha berkehendak, dan tiada satu pun yang mampu mengubah segala sesuatu melainkan dengan kehendaknya. Soalan saya Ustaz, adakah sifat Allah Al-Muqtadir ini sama dengan perumpamaan yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat ke-45 yang ada menyebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kehidupan manusia, air hujan dan tumbuh-tumbuhan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih juga kepada Laila Dila Rosa. 3 bunga Ustaz dia bagi kat kita. Terima kasih sudi bagi bunga kepada kami. Baik. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Laila Dila Rosa ni di atas persoalan yang dikemukakan. Apakah Muqtadir bermaksud yang maha menentukan dan membawa maksud Allah memiliki kekuasaan dan berkehendak yang tidak ada satu pun yang mampu untuk mengubah melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, benar perkara tersebut, dan sebagaimana disebut tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 45, memang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan satu perumpamaan kepada kita, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Allah sebut itu, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Itu perkataan muqtadira, surah Al-Kahfi ayat 45. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan maksud daripada ayat itu, dan berilah perumpamaan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada kita lah. Ya, betul. Pada manusia. Kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Allah Ta'ala kata, maka menjadi subur kerananya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Dan kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maknanya apa? Maknanya cuba kita lihat diri kita. Macam tumbuh-tumbuhan. Betul. Allah umpamakan kehidupan ni, bila mana hujan turun, tumbuh-tumbuhan pun naik. Satu ketika dia pun diterbang angin, dia pun tak ada. Betul. Kita macam tu juga. Sekarang ni kita hidup dalam keadaan berkembang, mekar, elok, membesar dan cantik apa semua. Satu ketika kita akan makin layu, kita akan makin sakit, umur pun makin meningkat, dan kita juga akan pergi untuk bertemu dengan Ilahi. Maka ini satu perumpamaan untuk mengingatkan kita supaya kita sedar kehidupan kita yang ada dia punya expired date-nya. Betul. Ada expired date, ada tempoh had dia. Jadi maknanya di situ kita kena sentiasa buat persiapan, sentiasa buat persediaan yang Nabi SAW menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ini, kata Nabi, orang yang sentiasa memperbaiki diri dia dan dia beramal untuk hari lepas mati. Wal ahmaq, orang yang tak cerdik adalah man atba'a nafsahu hawaha, yang ikut hawa nafsu semata-mata, wa tamanna 'alallahil amani, sedangkan dalam masa sama dia harap pada Allah, sedangkan dia ikut hawa nafsu. Jadi biarlah kita sama-sama ambil pengajaran dan juga pengiktibaran. Baiklah Ustaz, bila Ustaz sebut tentang berkembang dengan baik, Ustaz, terasa saya Ustaz. Rasa diri berkembang dengan baik. Baiklah Ustaz dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Tetapi teruskan bersama dengan kami di TV9 untuk siaran tambahan 30 minit dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang Asmaul Husna, iaitu Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan juga Al-Muakhir. Jadi sebarang soalan boleh saja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Kita sudah bicarakan tentang Al-Qadir, Al-Muqtadir, dan sekarang kita nak masuk pula kepada nama Allah, iaitu Al-Muqaddim. Jadi tanpa buang masa, jom kita raikan soalan daripada sahabat kita di Facebook. Siti Nurbayah bertanya, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam. Al-Muqaddim maha mendahulukan.
Adakah makna di sebalik nama Al-Muqaddim ini juga menggambarkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala pemberi petunjuk dan Allah mendahulukan memberi taufik hidayah kepada hamba-Nya yang terpilih kerana ingin memberi kesedaran awal supaya tidak terlambat untuk bertaubat, memperbaiki diri dan menambah amal ibadah sebelum datang ajal mautnya dan berhadapan di depan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Siti Nurbayah atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, Siti Nurbayah, yang membicarakan atau bertanya tentang Al-Muqaddim. Apa itu Al-Muqaddim? Itulah yang kita nak bincang pada kali ini, iaitu yang ketiga, nama Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini Al-Muqaddim, maksudnya yang maha mendahulukan. Pertama sekali saya nak bincang dulu apa itu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim ni apa maksud Allah Taala Al-Muqaddim? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mendahulukan mengikut kehendak Allah, mengikut hikmah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala berhak mendahulukan seseorang dan mengkemudiankan seseorang mengikut hikmah yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga yang berkaitan dengan ajal seseorang. Ya, betul. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan, mendahulukan ajal seseorang atau mengkemudiankan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal mereka tidak berganjak sedetik sekalipun. Maknanya kemudian ataupun ke hadapan. Jadi Allah Ta'ala yang menentukan. Maka dengan sebab itu, antara hikmahnya dalam kehidupan dunia ini, sememangnya Allah Ta'ala bagi banyak peluang. Sebagai contoh, bila mana manusia melakukan maksiat zaman sekarang, Allah tak bagi azab terus. Bagi datang musibah dulu. Betul. Dalam bentuk peringatan-peringatan. Betul. Supaya apa? Memberi orang kata jentik sikit kan, ketukan sikit supaya di situ kita rasa tersedar untuk kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu satu benda yang sepatutnya kita ambil perhatian sebelum sampainya waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah Ta'ala menentukan siapa yang lahir dulu, siapa yang lahir kemudian, siapa yang mati dulu, siapa yang mati kemudian, itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita tak nak kata sebab apa aku hidup zaman ni. Tak hidup zaman zaman Jepun dulu kan. zaman perang kan. Zaman itu Allah Ta'ala yang mendahulukan sesiapa saja yang dikenaki oleh Allah. Begitu juga dalam konteks Al-Muqaddim juga, dia bentuk dia ada dua pembahagiannya. Yang pertama At-Taqdimul Kauni, yang kedua At-Taqdimul Syar'i. Taqdimul Kauni ni mana Allah mendahulukan penciptaan sebagian makhluk daripada makhluk yang lain. Itu dalam konteks takdim al-kauni. Takdim syar'i maknanya Allah mengutamakan antara makhluk dengan makhluk yang lain yang berkaitan dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Nabi, Allah Taala mendahulukan atau mendahulukan Nabi SAW atas para anbiya yang lain, mendahulukan para anbiya atas para awliya, mendahulukan para sahabat Nabi daripada orang beriman yang lain. Macam Nabi kata, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jadi sebaik-baik kurun itu kurun Nabi SAW, kemudian kurun lepas tu, kemudian kurun lepas tu, 3 kata yang pertama. Itu juga satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak mendahulukan mengikut apa yang ditentukan oleh Allah. Cuma apa pengajaran yang kita boleh ambil dalam konteks itu? Kita nak pergi pada pengajaran kita dalam konteks kita ni. Kita dari sub motivasinya, kita nak ambil perkara tersebut untuk kita buat sesuatu tu dengan segera. Buat dengan cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mencari pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita melakukan kebaikan, kita bersegera mencari redha Allah, mencari pengampunan Allah, besok di akhirat pun kita akan tergolong daripada kalangan yang dapat orang mula, orang yang pertama. Contohnya dalam melalui titian sirat. Disebut dalam hadis Nabi SAW, fayamuru awalukum kalbarq. Orang yang pertama, orang yang dahulu ni, dia lalu titian sirat tu macam kilat. Kalbarq. Kemudian thumma kamarrih. Kemudian orang lepas pada tu seumpama angin.
Dia laju lagi. Thumma kamarit tair, kemudian macam burung. Kemudian hatta lepas tu hujung hatta yaji ar-rajulu fala yastati' asir illa zahfa. Dan hinggalah kemudian lepas tu ada yang nak berjalan atas titian sirat ni tak boleh berjalan melainkan manggak je. Itu paling hujung lah. Dan hak paling teruk lagi tak tu terus jatuh dalam itu. Jadi kita ni antara yang awal. Dengan apa? Dengan amalan, dengan ketaatan, dengan segeranya kita mencari pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz, hari ini orang yang membuat kebaikan itu ramai, tetapi tak ramai dalam menyegerakan kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang menyegerakan sesuatu kebaikan. Baiklah, kita nak bertakbir seketika, kembali bergabung selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Prof Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Kita membicarakan tentang Asmaul Husna. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, saya tengok sekejap tadi masa berehat, sudah 4.8 perkongsian daripada Facebook page di Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jadi kepada anda, jangan terlepas peluang ni, cepat-cepat tekan butang share supaya ramai lagi tahu tentang program kita pada pagi ini. Baiklah Ustaz dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak meraihkan pula soalan daripada sahabat kita di Facebook. Adib Aizuddin bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir mempunyai nama yang berlawanan, tetapi menggabungkan keduanya menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah keduanya juga termasuk pada kategori sifat Allah dalam keberadaan, perbuatan dan sifatnya? Yang kedua, adakah kita boleh membawa sifat Al-Muqaddim yang maha mendahulukan di dalam kehidupan, iaitu perlulah mendahulukan kewajipan yang lebih utama, seperti mendirikan solat fardu, melunaskan hutang dan sebagainya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih juga kepada Adib atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih di atas persoalan yang dikemukakan. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muqaddim dan Allah juga Al-Muakhir. Allah yang maha mendahulukan, Allah yang maha mengakhirkan. Sebab tu kita baca doa, Antal Muqaddim wa Antal Muakhir. Ya Allah, Allah yang maha mendahulukan dan Allah yang maha mengakhirkan, mengikut apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takhir itu dia ada berkaitan dengan, contohnya berkaitan dengan kita sebut tadi takhir dari sudut kauni, dari sudut ajal manusia. Itu di bawah kekuasaan Allah, ketentuan Allah. Kita tidak ada pilihan, kita tidak ada, tak boleh cabut tangan dalam perkara tersebut. Sebab itu kalau kita minta apa Allah tak bagi, tak boleh buat apa, sebab Allah yang mentakhirkan. Sebagai contoh disebut dalam surah Al-Munafiqun, ketika mana Allah Ta'ala sebut wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah sebut infaklah daripada rezeki yang kami telah bagi, kurniakan kepada kamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum sampai seseorang kamu kepada kematian. Sampai nak nazak, nak mati. Duduk lambat sangat kan. Fayaqul, waktu tu barulah dia sebut, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau boleh tolong lewatkan sikit ajalku. Lewatkan sikit ajalku. Ini minta postpone. Minta sikit menjadi. Sebab apa? Sebab waktu nazak tu dia dah nampak dah betapa kerugian yang dia bakal hadapi selepas dia mati ni. Sebab dia nampaklah dulu masa dia hidup, dia sihat, dia tak buat satu benda yang baik, iaitu menginfak fisabilillah. Lalu dia minta pada Allah supaya diakhirkan, dilewatkan, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak jadi hamba-Mu yang saleh. Tetapi Allah Ta'ala tak izinkan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang menentukan, nak mendahulukan, nak mengkemudiankan, dan Allah dah tetapkan, dan Allah bagi masa dah panjang dah. Tetapi manusia tidak ambil pengajaran dan juga pengiktibaran. Sebab itu ada kaitan juga dengan soalan yang ditanya tadi. Apakah itu menunjukkan kita nak kena mendahulukan satu yang utama? Ya.
Itu bila kita faham dalam konteks itu, maka kita kena buat satu benda yang utama. Contohnya, kita baru lepas musim korban. Ada orang bertanya kepada saya, dia kata ada orang dia buat korban, seekor lembu dia sembelih. Hutang orang tak bayar. Hutang tak bayar. Hutang tak bayar. Member tengok geram ya kan. Orang lain terkorban. Orang lain terkorban. Hutang betul-betul, sedangkan hutang itu wajib. Ibadah korban tu sunat. Betul. Jadi mana yang nak dahulukan? Sudah tentulah kena dahulukan yang wajib ni. Betul. Bayar hutang dulu, lepas tu buat korban kalau ada duit lebih kan. Kau tak ada buat macam mana? Ni dia bangun qiyamul lail, solat. Subuh dia tak solat. Macam mana? Nampak macam cantik dah kan? Bangun solat tahajud, subhanallah kan? Tetapi subuh tak solat. Jadi mana yang patut diutamakan? Iaitu kita lihat yang mendahulukan yang wajib. Ya, kemudian diikuti dengan perkara-perkara sunat dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan kita ada benda, ada perkara yang kita nak dahulukan. Ada perkara yang kita nak lewatkan. Ada juga. Ada. Contoh Ustaz? Ada, kita nak lewatkan. Contohnya sahur. Betul. Sahur kan? Sahur pula sunat kepada kita untuk melewatkan sahur. Takhirus sahur. Tapi kalau buka puasa, awal. Sunat pada kita untuk ini semua orang tahu Ustaz. Buka puasa. Semua orang tahu. Itu orang tahu kan? Orang tahu. Jadi itu. Baik. Betul Ustaz. Sebenarnya ramai yang keliru di kalangan kita berkenaan. Tadilah Ustaz kata kan, korban tadi dengan lansai hutang. Jadi kepada anda yang dah tahu ni, yang ada hutang, bayar cepat-cepat hutang. Kerana itulah wajib bagi kita untuk melansaikannya. Baiklah Ustaz. Saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Masrifah Nurul Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Al-Muakhir yang bermaksud yang maha mengakhirkan. Adakah apabila tiba waktu kematian, tidak ada seorang pun yang mampu mempercepatkan, mengawalkan atau mengakhirkan, menunda dari waktunya walaupun sehingga ke hari kiamat. Yang kedua, orang yang menunda-nunda, malas dan mengakhirkan kewajipan mereka terhadap Allah, adakah kebaikan dan juga rahmat Allah untuknya juga akan diakhirkan? Contohnya, sengaja melambatkan untuk dapat saf pertama dalam solat jemaah. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Masrifah atas soalan. Baik. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertama yang berkaitan tentang kematian. Memang Allah Ta'ala dah sebut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal mereka, memang tidak berganjal. Tepat pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, selagi mana hayat di kandung badan inilah, selagi mana kita sihat ni lah, kita nak ambil peluang sungguh-sungguh. Yang disebut dalam hadis, Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 sebelum datangnya 5. Antaranya apa? Hayataka qabla mautik. Hidup kamu sebelum kamu mati. Itu yang pertama. Maka dengan sebab itulah, dalam hidup kita ni, kita kena berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Antara disebut juga tadi, tentang saf yang pertama. Ya, betul. Memang saf pertama itu menunjukkan betapa kita ni kena berlumba-lumba untuk ke depan. Untuk buat yang terbaik. Bahkan dalam hadis Nabi menyatakan, Nabi kata, kalaulah orang itu mengetahui fadilat duduk saf pertama, maka sudah tentu akan berebut sampai tepat nak sanggup undi. Sanggup undi. Bila tahu tu, bila tahu. Tapi orang kita, dia mari awal, dia rasa nasib baik aku datang awal, aku boleh duduk belakang. Macam tu ayat dia, betul Ustaz. Orang datang lewat pula, padan muka datang lewat, kena duduk depan. Terbalik. Sepatutnya datang awal tu alhamdulillah, sebab boleh rebut tempat yang depan, nak dapat fadilat yang sangat-sangat banyak. Sebab itu satu muhasabah kepada kita juga dalam konteks kadang-kadang ada orang dia suka buat perkara ni sambil lewa. Dia suka bermalas-malasan dalam melaksanakan kewajipan yang patut ditunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut bahawa dalam hadis, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Bila mana satu kaum yang duk biasa, duk lambat, kalau sentiasa dia buat macam tu, hinggalah Allah pun akan melambatkan mereka. Ini satu kerugian yang akan diperoleh apabila berlaku seumpama itu. Sebab itu,
kita nak kena berusaha, jangan kita melambat-lambatkan dalam sesuatu perkara-perkara yang baik untuk kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fastabiqul khairat. Belum lupa untuk melakukan kebaikan. Betul Ustaz. Sebab orang kita ni rendah diri Ustaz. Tak apalah, hang lah ke depan. Hang lagi alim daripada aku. Jadi benda ni lah yang kita kena perbetulkan. Sepatutnya kita berebut untuk duduk di saf hadapan. Sebab kata Ustaz tadi, kalau kita tahu fadilat dia, kita akan berebut-rebut sehinggalah kita sanggup mengundi untuk duduk di barisan harapan. Dia ada dua peran lainnya Ustaz. Dia ada dua perkara. Dia satu bab agama, bab ibadat. Kita nak kena ke depan. Kita kena utamakan diri kita dalam bab ibadat. Betul. Jangan utama diri orang lain. Tapi dalam bab dunia, bab makan, hak tu patut kita utamakan orang lain. Kena beza tu. Kena beza. Kita terbalik, bab makan kita pergi dulu. Bab ibadat kita pergi kemudian. Terasa saya Ustaz. Itu laju ya. Jadi itu kita terbalik. Kita ubah balik kepada yang normal. Norma baharu, ibadah apa kita pun kita kena perbetulkan. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tukenon, Haji Muhammad Salih Kedai Johor. Ustaz Dadai. Ya, semangat Haji, semangat pagi-pagi ni Haji. Dah nak habis ni, semangat sikit. Silakan. Kalau tanya ginilah Ustaz Dadai. Kalau ketentuan ini, pada ketentuan kalau seseorang tu, contoh, dia akan mati pada umur 100 tahun ataupun 80 tahun. Walaupun sekarang ni ada COVID, ada apa dan apa, dia tak mati. Walaupun, ialah maknanya, kalau dia tak cocok vaksin pun dia tak mati, dia cocok pun dia mati. Jadi nak minta pandangan, kalau yang tadi Ustaz kata, kalau dia nak mati satu saat pun, maknanya Allah Ta'ala tak akan tahan, dia tak mati. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz. Macam mana dengan kaedah ini Ustaz? Itu saja minta pencerahan daripada Ustaz. Ya, terjemah nampak gigi, itu saja. Macam tak kena. Terima kasih Tuan Haji Tokinon kerana sudi bertanyakan soalan dan sudi berpantun pada pagi ini ya. Baik Ustaz, betul. Hari ni orang kata kalau cucuk vaksin pun dan sebagainya, usaha macam mana pun, kalau mati juga. Jadi bagaimana Ustaz pandangan sebegini? Baik, dia sebenarnya macam ni lah. Memang mati tu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi usaha ikhtiar tu tetap di tangan kita. Kalau orang kata macam tak cucuk vaksin pun mati juga. Engkau nak mati ni bukan nanti kena COVID, tak kena COVID mati juga. Okey, kalau macam tu cuba tengok lalu satu sungai yang ada buaya, cuba pergi terjun dalam sungai tu. Kalau tak mati, dia takkan mati. Kalau mati, matilah. Kan? Ataupun jalan di tengah jalan yang sibuk, pergi duduk tengah-tengah jalan. Kalau belum sampai masa, dia takkan mati. Jadi inilah satu perkara yang Allah dah sebut. Jangan kamu campurkan diri kamu dalam kebinasaan. Ini kita kena ingat benda itu. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Walaupun ayat Quran itu berkaitan dengan infak fisabilillah, tetapi boleh digunakan untuk makna-makna yang lain. Jangan kita mencampurkan diri kita dalam sebarang perkara-perkara yang boleh membawa kebinasaan kepada diri kita. Maka dengan sebab itu, kita ambil langkah-langkah pencegahan. Prevention is better than cure. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Kita berusaha, macam kita sebut daripada awal tadi, kita berusaha dan kita berdoa dan kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Yang salah hanya konsep tawakal yang salah, dia tak usaha apa-apa, tiba-tiba dia bertawakal. Macam ada seorang yang datang bertemu Nabi, Nabi kita nak, kamu datang naik apa? Dia kata naik unta. Mana unta? Aku bertawakal pada Allah. Nabi kata apa? Aqilha wa tawakkal ala Allah. Kamu ikat unta tu, kemudian barulah kamu bertawakal kepada Allah. Jadi mengambil langkah-langkah pencegahan merupakan satu kewajipan yang kita perlu laksanakan. Itu. Ingat tu tuan-tuan, ini tidak orang tegur, mana mas? Tawakal kepada Allah. Kan? Tawakal hand sanitizer ke? Tawakal kepada Allah. Tak boleh. Jadi benda ni kita kena perbetulkan, usaha, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan untuk topik kita hari ini Ustaz. Silakan. Baik, kesimpulan daripada kita bincang ni menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa segala-galanya, menentukan segala-galanya. Jadi kita sebagai hamba Allah Taala ni, kita perlu meletakkan, bersandar kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah dan berusaha dengan apa cara yang kita boleh buat. Dan kita jangan lupa untuk terus kita mengadu, mengharapkan kepada Allah, bermunajat pada Allah, berzikir pada Allah, berdoa kepada Allah. Itulah satu kita kata kesinambungan kehidupan kita yang mesti diselarikan dengan
ada hubungan secara langsung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hello Ustaz, bagi kita sebagai penutup program pada pagi ini, mungkin Ustaz ada sedikit doa Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma 'allanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami yang terdahulu dan yang kemudian, dosa yang kami rahsiakan dan yang terang-terangan, juga perbuatan kami yang melampaui batas, dan segala dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendahulukan dan yang maha mengakhirkan. Tiada Tuhan selain daripada Engkau, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa israfana fi amrina wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma ighfir lana jaddana wa hazlana wa khata'ana wa amdana wa kull dhalika 'indana. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami, dosa kami, kejahilan kami, sikap kami yang berlebihan dalam segala hal, dan apapun yang Engkau lebih tahu daripada kami. Ya Allah, berikanlah keampunan untuk kami atas kesalahan-kesalahan, kesengajaan, kebodohan, senda gurau, dan semua apa yang terjadi daripada kami. Ya Allah, ampunilah untuk kami apa yang terdahulu dan apa yang akan terjadi, juga apa yang kami rahsiakan dan apa yang kami nampak akan zahirkan. Engkaulah yang maha mendahulukan dan yang maha mengakhirkan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Buat anda keluarga besar Tanya Ustaz, teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama moderator kita Da'i Aiman, juga panelnya Ustaz Firdaus Subhi. Tajuk yang sangat menarik iaitu marah dalam talian. Sekarang bukan shopping je online, marah pun online sekarang ni tuan-tuan. Bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, yang akhir maha perkasa, ampuni kami segala dosa. Janganlah neraka kami dirasa, tak kuat kami menanggung seksa. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.